Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati saudara pengerusi surau, Tuan Imam dan Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita pada malam ni tentang kitab Bati Bunyatul Musalli, rukun sembahyang ya. Masuk rukun yang keempat untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sambung lagi. Kita sembahyang kena mengaji ya. Kalau kereta kita minyak dah isi dah, start kereta hidup dia, tiba-tiba tak boleh berjalan pula kereta. Begitu juga sembahyang ya. Kadang-kadang kita mengaji dah dalam sembahyang, rukun sembahyang dah kita mengaji, tiba-tiba sembahyang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana penting juga ya, kadang-kadang kita beribadat orang yang diriakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadat tapi kerana riak, supaya orang lihat kita tak Allah Subhanahu wa taala. Rugilah ya. Kadang-kadang kita ni mengaji, kita pun sembahyang sunat pun banyak, tiba-tiba tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Macam kereta tadilah, dah hidup kereta, tengok-tengok tayar pula pecah. Begitu tak boleh jalanlah kereta tak Allah Subhanahu wa taala ya. Tu sebabnya ya, kata Nabi SAW, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, 3 golongan orang yang akan diadili di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang akan diadili di sisi Allah pada hari kiamat nanti ialah orang yang mati syahid. Masuk berperang, masuk fi sabilillah, tiba-tiba meninggal dia, nanti di sisi Allah akan diadili di sisi Allah. Kenapa engkau meninggal? Aku ni ya Allah meninggal kerana perang syahid ya Allah, masuk fisabilillah. Kerana engkau ya Allah, tiba-tiba Allah Ta'ala mengatakan, wahai manusia, sebenarnya engkau berperang bukan kerana aku. Termasuk juga sebenarnya ya Allah, aku ni mati bukan kerana engkau, tapi sebenarnya engkau mati kerana manusia. Biar orang mengatakan engkau ni orang hebat, orang baik, tapi bukan kerana aku, kata Allah. Ni orang yang berperang semata-mata kerana Allah. Ni kata Allah Subhanahu wa taala ya. Tu masuk fisabilillah, gaji pun tak dapat, allowance pun tak dapat ya. Tiba-tiba nanti meninggal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni termasuk juga ya. Kadang-kadang kita ni, apa tujuan kau masuk pilihan raya ni? Aku nak masuk pilihan raya ni kerana Allah ya. Aku nak berusaha untuk mengedarkan, mengajar manusia ni tentang agama, contohlah kan. Tubat dunia saja, tiba-tiba meninggal akan ditanya oleh Allah, apa tujuan kau ni? Ya Allah, aku tujuan kau ya Allah. Tidak, sebenarnya kau tujuan kerana manusia. Lalu kata Nabi SAW, lalu Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikat, engkau seret dia, masuklah dia ke dalam neraka. Bukan senang tuan-tuan ya. Itu baru orang yang masuk fisabilillah. Sebenarnya dia bukan kerana Allah, tapi kerana manusia. Bukan senang tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala ya.
Tu sebabnya kalau kita lihat ya, Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat ketika menjadi Tuan Guru dulu, jadi Menteri Besar di Kelantan dulu, sebelum semayang subuh dia basuh di tandas. Kenapa Tuan Guru basuh tandas ni? Saya basuh tandas ni sebab ingat kepada Allah Ta'ala. Takut nanti aku meninggal, kenapa kau jadi Menteri Besar? Lalu kata Tuan Guru, aku ni jadi Menteri Besar bukan kerana manusia ya Allah, tapi kerana agama. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kedua akan diadili di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang yang kedua akan diadili di sisi Allah ialah orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarnya dan orang yang membaca Al-Quran. Itu sebab kita nak sambung mengaji ni, ya. Jadi kata Nabi SAW, orang yang ketiga akan diadili di sisi Allah, orang yang menuntut ilmu, ya. Alhamdulillah kita malam ni menuntut ilmu sebab apa? Nak beribadah. Sebab kita ni semua dah tua-tua. Untuk apa? Mengaji, untuk beribadat. Cuma tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya dulu masa mengaji, ya, masa mengaji dulu Tuan Guru kata, hampa kalau mengaji kat sini nanti tujuan hampa nak cari duit. Hampa mengaji ni sebab nak mengajar di mana-mana nak cari duit. Hampa jangan mengaji sini, balik kampung. Oh tu senang je Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebab tujuan kita mengaji ni untuk beribadah, bukan kerana manusia. Ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu juga Tuan Guru dulu dia mengata dia, hampa dia kata kalau mengaji ni, dia kata nanti hampa sambung mengaji universiti kan, ya. Tapi hampa kena ingat, hampa mengaji kat universiti tu sebab nak jadi doktor. Hampa nak jadi universiti tu sebab hampa dapat ijazah. Apa tujuannya? Jangan hampa ni mengaji kerana dunia, tapi hampa niat dalam hati hampa nak mengaji ni kerana Allah, bukan kerana dunia. Bukan mudah, ya. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita ni, ya. Wallahu alam dah. Saya dulu masa mengaji, Tuan Guru dia bagi tahu, dia, hampa nanti sambung mengaji pergi universiti kan, nanti ada kata-kata pinjaman PTPTN kan. Cuba hampa tengok PTPN tu, agak-agak PTPN tu riba ke tidak, dia tahu. Kalau riba, takut-takut nanti termasuk benda yang diharamkan oleh Allah. Hampa mengaji syariah, hampa mengaji Al-Quran, hampa mengaji hadis, tiba-tiba hampa ambil PTPTN, benda yang diharamkan oleh Allah. Baik hampa tak payah ambil, dia tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Malaysia, tempat lain aja. Kita bagus ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu yang pertama. Lalu kata Nabi SAW, orang yang akan diadili di sisi Allah antaranya orang yang menuntut ilmu, bukan mudah, ya, dan orang yang mengajarnya, mengajar ilmu. Jadi kita mengajar ilmu ni jangan kita simpan. Benda yang haram kena bagi tahu, benda yang halal kena bagi tahu. Bukan mudah, ya. Kadang-kadang kita nak mikir nanti kalau aku cerita bab haram, surau pula pecat aku pula, pergi masjid kena pecat pula. Jangan. Nabi mengatakan orang yang akan diadili di sisi Allah, orang yang mengajar kerana manusia. Bukan senang tuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kena ingat tuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bila sebut macam tu kan, tu sebabnya kita ni perlu ingat. Nabi mengatakan, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyati yahsifullahu bihimul ar wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebahagian daripada umatku akan ramai yang minum arak, dan mereka akan menamakan dengan nama yang mereka minum itu dinamakan dengan nama yang lain, dan mereka bunyikan muzik bersuara dan menyanyi. Lalu Allah Ta'ala akan menenggelamkan mereka dalam perut bumi, iaitu gempa bumi, dan Allah Ta'ala akan merubah mereka menjadi kera atau babi. Lalu Allah Ta'ala ubah mereka jadi kera dan babi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat tadi, ya, buat cerita mengajilah. Jadi kita tahu juga benda yang haram kena bagi tahu. Itu sebabnya Nabi mengatakan umatku, sebahagian daripada umatku nanti berlakunya umatku ramai yang minum arak.
Allah Ta'ala akan jadikan mereka orang yang minum arak akan merubah nama araknya. Tapi dalam negara kita ni, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, pelih tu pentingnya kita ni ya. Kita sebab 7E pun ada arak, Speedmart pun ada jual arak. Itu bukan kata jual arak. Di Shah Alam pula buat kilang arak. Tu Nabi mengatakan, sesungguhnya umatku ramai yang minum arak. Mereka berikan arak itu nama-nama yang berbeza sambil mereka menyanyi. Allah Ta'ala akan jadikan yang pertama, Allah Ta'ala akan menenggelamkan mereka dalam perut bumi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupa-rupanya yang paling kita takut negara kita ni dibalakan oleh Allah. Kenapa dibalakan oleh Allah? Sebab kita tak rasa orang minum arak tu haram ya. Bila kita tengok ramai orang minum arak, tiba-tiba dibalakan oleh Allah. Apa yang dibalakan oleh Allah? Cuba tuan-tuan tengok ya, masa kita nak hari raya tu sampai hari ni, berapa ramai yang aksiden meninggal. Tuan-tuan tengok, tiap-tiap hari aksiden, mengalahkan Palestin lagi kan. Kita sebulan berpuluh orang yang aksiden meninggal. Benar juga, cuba mikir. Betul lah kata Nabi SAW, umatku akan dibalakan oleh Allah dengan sebab minum arak. Tu bukan kata minum arak, tapi buat kilang arak. Tu kita banyak dibalakan oleh Allah. Yang paling takut, nanti ada orang mengatakan tak apa, orang kafir minum arak pun tak apa. Tak apa, termasuklah kita yang akan dibalakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu juga kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang minum arak, Allah Ta'ala akan ubah sikap manusia jadi kera dan babi. Tu kita tak pelik. Dalam negara kita ni Allah Ta'ala ubah perangai manusia macam kera. Tuan-tuan tengok hari Jumaat, bagi tu bagi dekat monyet tu ke? Bagi pisang dekat monyet tu kan. Kadang-kadang dia sambut tangan kanan, kadang-kadang sambut tangan kiri. Kalau kita bagi pisang setandan tu, setandan dia peluk pisang. Tu namanya kera. Tu sebabnya negara kita ni kita tak pelik. Kadang-kadang dalam poket ada 1 juta, ada sebelian, tiba-tiba makan rasuah juga engkau. Samalah dengan kera. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Cerita apa tadi? Takut-takut kerana kita ni tak takut orang yang minum arak. Bahkan kita tak tindas pun orang yang buat kilang arak. Tu rupanya Allah Ta'ala turunkan bala. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah kata Nabi SAW, orang yang ramai minum arak, Allah Ta'ala akan ubahnya jadi babi ya. Sek merah kanan pun tak tengok, sek merah kiri pun tak tengok. Tak lama aksiden meninggal dekat situ. Kesian dia. Itu sifat manusia, tuan-tuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita apa ya? Maka nak sebut tadi ya, maka orang yang akan diadili di sisi Allah, orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajar, serta orang yang membaca Al-Quran. Nak cerita apa? Nak kita sambung bab rukun sembahyang tadilah ya? Dan termasuklah orang yang membaca Al-Quran, orang yang akan diadili di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala tanya, wahai manusia, kenapa engkau mengaji? Kerana engkau ya Allah. Kenapa engkau mengajar? Kerana engkau ya Allah. Kenapa engkau baca Quran? Kerana engkau ya Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala mengatakan, wahai manusia, engkau menipu. Sebenarnya engkau mengajar, engkau mengaji, engkau baca Quran kerana manusia, bukan kerana aku, kata Allah. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tambah bulan Ramadan kan, kadang-kadang jadi tuan imam. Oi, sedap engkau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Ui, sedap kau tuan imam. Mestilah kalau bagi 1,000 mana cukup, bagi 10,000 lah. Kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ingat, orang yang akan diadili di sisi Allah, walaupun kita mengaji suara sedap, nanti akan diadili di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikat,
engkau ambil dia seret masukkan dalam neraka, rugilah. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa ni? Maka rukun sembahyang yang keempat membaca Fatihah. Jadi kita baca Fatihah dah sah dah sembahyang, tiba-tiba sembahyangnya tak diterima oleh Allah. Kerana apa pula? Kerana tak mengaji bab tasawuf lah ya. Dan rukun yang keempat baca Fatihah dan tiap-tiap rakaat melainkan rakaat makmum masbuk, iaitu makmum tak sempat membaca Fatihah pertengahan antara takbirnya dan rokok imamnya, dan bismillah satu ayat daripadanya, dan wajib kena segala huruf Fatihah dan tasydidnya, dan walaupun tak molek sekalipun, maka betul aturannya dan berturut-turut segala kelebihannya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kelima, rukun Fatihah ketika kita sembahyang wajib baca Fatihah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun kita ni Imam Syafi'i, mengikut mazhab Imam Syafi'i wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah termasuk dalam rukun Fatihah. Selalulah kita baca ya. Walau bagaimanapun setengah daripada pendapat ulama mengatakan, setengah ulama menakalkan, sesiapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali kemudian dihadiahkan kepada sahabat-sahabatnya, niat kepada Allah, wahai ahli sahabatku, bahawasanya aku adalah dalam pemeliharaanmu, nescaya sunatlah ia segala bahaya, sentosalah ia daripada segala yang bahaya, dan terpelihara dah daripada segala balanya. Tu kita baca bismillah ya sebanyak 40 kali, niat dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan engkau jauhkan ia daripada segala bahaya dan terpeliharalah daripada bala. Tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Termasuk juga tadi kita berzikir kan, alhamdulillah tuan imam tadi sebelum kita berzikir, tuan imam baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Mudah aja. Niat dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, malam ni engkau lindungi aku daripada sihir manusia. Kan kita semayang maghrib. Nanti esok subuh sebelum berzikir baca lagi kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Niat dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, siang ni engkau jauhkan aku daripada sihir. Yang paling hebat ya, siapa yang beramal itu nanti, katalah orang yang suka beramal, nanti kita minum kopi di kedai, tiba-tiba meletup cawan tu. Kenapa meletup? Sebab kita beramal. Orang yang tak pernah beramal tak pernah kena lagi lah. Tapi kalau orang yang selalu beramal, nanti duduk di kedai makan, dia nak minum, tengok-tengok terjatuh cawan tu. Kadang-kadang cucu kita tepis anak tu jatuh air ke bawah. Jangan kita marah, kenapa anak cucu aku ni tepis cawan ni jatuh ke bawah ni, hang po ni apa main kat sini sampai habis atuk punya air. Jangan. Kadang-kadang kita niat takut-takut ada orang nak sihir dia. Rupa-rupanya kita dah baca dah subuh tadi kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas ya. Kerana kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, Nabi pernah kena sihir selama 40 hari. Nabi pun pernah kena sihir. Ini kan pula kita disihir oleh manusia. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga setengah daripada ulama mengatakan hendaklah engkau baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Apa 786? Pergi tengok kedai mamak tu, kan tulis 786. Apa 786? Itulah baca bismillah. Itu setengah daripada ulama ya mengatakan hendaklah engkau baca bismillah ini. Allahumma antalaha walau azumat farijha bifadli bismillahirrahmanirrahim ya. Ya Allah, engkaulah jua baginya, jikalau ia sukar maka lapangkanlah baginya dan kelebihannya. Tu ya.
Tu sebabnya kedai mamak tu tengok tulis 786. Niat apa tu? Dia baca 786 786 bismillahirrahmanirrahim. Dia kata apa? Jikalau ia sukar, lapangkanlah baginya dan kelebihannya. Tu sebab mamak, cuba tengok ya. Tiba-tiba ramai orang pergi makan dekat situ. Kenapa? Dia baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Allah Subhanahu wa taala. Tu disebut dalam kitab Faridatul Faraid, kitab tauhid yang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membaca bismillah, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat masa berdiri kecuali makmum masbuk. Masbuk tak sempat nak baca Fatihah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu pentinglah ya. Kalau kita mengaji bila masbuk, kadang-kadang masbuk ini berlaku rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, maka berlakunya masbuk. Ya, melainkan muafiq. Muafiq ni apa? Muafiq ni orang yang bertakbir sama dengan tuan imam. Tadi kita sembahyang maghrib, tuan imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tu orang yang muafiq. Tiba-tiba rakaat kedua tuan imam laju pula dia, tak sempat. Itu muafiq, itu maknanya masbuk. Allah Subhanahu wa taala. Mudah je lah ya. Itu pentinglah. Nanti kita akan sambung lagi mengaji bab masbuk ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan berlakunya masbuk ini ialah sembahyang zuhur, sembahyang asar. Tuan imam kan laju. Kalau kita bangun selepas tahiyat awal, tiba-tiba bangun, tuan imam baca Fatihah, tak sempat nak baca Fatihah, tuan imam dah sujud, dah rokok dah. Kena ikut tuan imam sebab kita masbuk. Ya, tu penting mengaji. Bila orang tanya kita masbuk ni bila? Masbuk ni kadang-kadang rakaat pertama, kadang-kadang rakaat kedua, kadang-kadang rakaat ketiga, kadang-kadang keempat. Ya, tu rakaat masbuk Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib Fatihah pada tiap-tiap rakaat masa berdiri kecuali makmum masbuk yang tak sempat membaca Fatihah pada rakaat dia masbuk kerana Fatihahnya ditanggung oleh tuan imam. Bukan tuan imam ya. Jadi tuan imam lah yang menanggung Fatihah makmumnya, bukan senang. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada Fatihah. Tidak sempurna Fatihah dengan tiada Bismillahirrahmanirrahim di sisi mazhab Syafi'i. Itu mazhab Imam Syafi'i ya. Adapun mazhab lain pergi ke Mekah, orang tak baca bismillah, tiba-tiba baca Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Orang Mekah ni tak baca bismillah pula dia. Itu mazhab Malik. Imam Malik ya. Mazhab Imam Ahmad ya. Bukan mazhab Imam Syafi'i. Kita Imam Syafi'i ya. Walau bagaimanapun ya, setengah daripada ulama mengatakan walau bagaimanapun sebenarnya orang Arab dia baca bismillah, tapi perlahanlah ya. Kalau kita tengok dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia sambung Fatihah sebab dia tahu mazhab Imam Syafi'i wajib disebut Bismillahirrahmanirrahim. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib dipelihara, dan jika segala huruf Fatihah itu dan segala tasydidnya semuanya hendaklah dibaca dengan betul. Satu huruf pun tak ditasydidnya semuanya hendaklah dibaca dengan betul. Satu huruf pun tak boleh tinggal, tak boleh salah dan tak boleh ditinggalkan dan tak boleh diatur dan tak boleh ditukarkan dengan huruf yang lain. Allah Subhanahu wa taala. Pentinglah. Walau bagaimanapun tuan-tuan ni semua orang yang baguslah, baca Fatihah pun sedap kan. Maka jangan diselang di antara ayat-ayat atau kalimah-kalimahnya dengan bacaan yang lain seperti mengucap alhamdulillah ketika lepas bersin, kecuali bacaan yang bersangkut paut dengan maslahah sembahyang seperti menyebut amin kerana bacaan imamnya. Ya. Maka jangan diselang antara ayat atau kalimah-kalimahnya dengan bacaan yang lain seperti mengucap alhamdulillah ketika bersin. Boleh tak sebut? Boleh ya. Kalau kita bersin,
Alhamdulillah. Boleh tak sebut macam tu? Boleh, ya. Dan lepas bersin kecuali bacaan yang bersangkut paut dengan maslahah sembahyang, seperti menyebut amin kerana bacaan imamnya menyebut amin, hendaklah dibaca dengan berturut-turut. Kalau kita baca Fatihah tiba-tiba tuan imam dah amin, kan, tuan imam baca waladdallin amin, kena ikut tuan imam. Jangan kita sambung je Fatihah, tuan imam tak sempat lagi kita amin dengan tuan imam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala rugilah. Sebab kalau kita sama dengan tuan imam ketika tu malaikat pun sebut amin, kita tak sebut pula. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diselang dengan diam yang lama, melainkan kerana bernafas, ya. Melainkan kita baca tu kerana diam dengan bernapas. Minta Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tu sebabnya kita mengaji tajwid kan. Ada wakaf, satu lagi ada apa? Wakaf, satu lagi apa? Wakaf. Kalau wakaf macam mana wakaf? Wakaf kalau kita tarik nafas. Kalau tak tarik nafas bukan wakaf. Apa namanya? Kita tahu, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seseorang lemah daripada membaca Fatihah, hendaklah ia menggantikan dengan ayat-ayat yang lain atau zikir-zikir atau doa yang lain, serta syaratnya jangan kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Jika tak boleh juga, wajiblah ia berdiri sahaja pada tiap-tiap rakaat sekadar masa membaca Fatihah. Ni kalau orang baru masuk Islam, ya, orang asli tak pandai baca Fatihah, boleh tak sembahyang? Boleh. Macam mana nak baca Fatihah? Nanti dulu, saya tak pandai. Dia apa, kau berzikirlah dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rukun yang kelima, rakaat pada tiap-tiap rakaat dengan tamakninah, iaitu membongkokkan dengan mendongokkan kepalanya dan dua tapak tangannya dan dilintangkan atas lututnya. Dan rukun yang kelima, rakaat tiap-tiap rakaat dengan tamakninah. Apa tamakninah? Berhenti sekejap. Sekurang-kurangnya subhanallah tu tamakninah, berhenti. Kita naik kereta tengok-tengok sampai tengok, ya, ada apa, traffic light dah merah, tak nak brake, pergi langgar kau. Tiba-tiba aksiden. Kenapa aksiden? Kau tak tamak ninah tadi tu. Berhenti dulu. Begitulah sembahyang juga. Kalau kita rokok, ketika tu hendaklah kita tamak ninah, berhenti dulu. Ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menundukkan kepalanya dan dua tapak tangannya dan diletakkan di atas lututnya, ya. Lutut kita sini, lutut contoh, tangan di sini, jangan di sini, itu bukan lutut. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan hendaklah engkau dan tetap tidak bergerak dan tidak berganjak dan tidak bergegar. Maksudnya sini iaitu diam selepas bergerak dan tetap anggota sekiranya ada perenggan antara bangun dengan tertunduk. Dan tamakninah itu syarat bagi sah rakaat, i'tidal sujud dan duduk di antara dua sujud. Sekiranya tidak ada tamakninah, tidaklah ada perkara itu, berarti sembahyangnya tidak sah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu juga. Maka ketika hendak membongkokkan itu, hendaklah qasad, niat dalam hatinya untuk rakaat. Sekiranya ketika hendak membongkok, seseorang membongkok kerana hendak sujud tilawah, tiba-tiba sampai pada had rakaat, terus dijadikan rakaat, nescaya tidak memadai, bahkan wajib ia bangun semula kemudian rakaat ia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita rakaat ini hendaklah dijarakkan akan tangannya dan juga di pahat ini, di kita punya ni, di sini, ya, di tepi badan ni, nak dijarakkan badannya untuk orang lelaki, ya. Maka kita ni kalau sembahyang, mudah tanya, kita kena, kalau nak mengajar bab sembahyang ni kena juga kadang, ya. Orang lelaki, ya, kita ni Allahu Akbar, rokok ni tangannya gitu, ya, jarak sikit.
Gitu tangannya. Tangannya gitu. Baru bertempur dengan kawan kita tu macam ni. Kalau kita begitu je. Ya, tak cukup dah tu. Kalau paling bagus kita rokok itu gitulah. Gitu. Kepalanya gitu, jangan gitu. Gitu kepala. Gitu lah. Kita orang lelaki lah. Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab kita ni biar sebenarnya tangan kita dengan sahabat sebelah kita lah. Bertembung tangan. Sebab takut syaitan lalu tepi kita pula. Allah Subhanahu wa taala. Lain ke orang perempuan ya. Maka dia duit. Maka tamakninah ketika itu hendaklah ia menjarakkan tangannya. Dan yang keenam, i'tidal dengan tamakninah padanya, iaitu bangun kembali kepada qiyam sebelum rokok dengan qasad i'tidal. Jangan qasad yang lain, umpamanya angkat kepalanya daripada rokok dengan sebab terkejut atau sebagainya, ketika itu tidak memadai buat i'tidal. Malahan hendaklah ia bongkokkan semula kemudian bangun untuk i'tidal. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka i'tidal ini satu daripada rukun yang pendek, sekadar sempat membaca doanya yang tertentu sahaja, kecuali rokok yang akhir sembahyang subuh untuk kunut diluluskan panjang masanya sekejap kunut itu ya. Dan melainkan i'tidal ni termasuk rukun yang pendek, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah aja kalau kita tanya ya. Rukun sembahyang ini ada 13 rukun sembahyang. Termasuk 13 rukun sembahyang ada 2 rukun yang pendek. Apa rukun yang pendek? Yang pertama i'tidal, yang kedua ialah duduk antara 2 sujud. Itu namanya rukun yang pendek. Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya selain daripada 2 rukun ini semua termasuk rukun yang panjang. Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tidal ini. Dan yang ketujuh sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamakninah, iaitu bertonggeng, meletakkan dahinya di atas tempat sembahyang atau di atas kain yang dipakainya, seperti ikat serbannya yang panjang yang tidak bergerak. Apabila ia bergerak sekurang-kurangnya sebahagian daripada dahi, hendaklah kena pada tempat sujud itu dengan keadaan terbuka jarak, jangan berlapik dengan sesuatu. Jika ada ia lapik, nescaya tidak sah sujud kecuali kerana ada balut luka yang sangat susah dan sukar, hendaklah membukakan ketika itu, maka baharu diluluskan dengan tiada payah dibuka dan sah sujudnya. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang ketujuh ya. Rukun yang ketujuh termasuklah dalam sujud sembahyang lagi, sujud 2 rakaat, sujud 2 sujud ketika sembahyang. Maka kita ni ketika sujud kalau terlapik kan, kita pakai serban, katalah serban kita ni panjang jatuh ke depan tertutup, maka batallah sembahyang. Termasuklah orang perempuan yang pakai telekong dia kan, kalau dia pakai telekong tu hampa ke depan, tunduk dengan telekong tu, agak-agak sah tak sembahyangnya? Tak sah sembahyang ya, sebab telekong tu dia pakai, maka dia kena sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan dia kata orang yang berlapik kepala ni boleh tutup sini. Yang boleh dilapik kepala ini kalau orang yang sakit, tengok-tengok aksiden, tak apa lapik sini. Boleh tak sujud? Boleh, tak apa, sakit. Oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dia kata kerana ketika itu baharu dilepaskan, melainkan jika ada najis di bawah balutnya itu, najis yang tiada dimaafkan ketika itu, maka wajiblah diqada akan dia. Jadi kalau orang yang sakit ya, kalau orang yang sakit tu tengok-tengok kepalanya ni berbalut tapi berdarah, nanti kalau dia semayang hukumnya sah semayang, tapi nanti kalau dia sihat wajib kena qada semayang tu. Ya, kenapa pula kena qada? Sebab ada najis di kepalanya tu. Apa najisnya? Darah-darah yang banyak tu.
Allah Subhanahu wa taala ya. Melainkan kalau kita balut kepala tu tak ada danjis, tak ada darah apa, kita sujud ketika tu sah sembahyang dan tidak perlu diqada akan sembahyangnya. Ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun tapak tangan dan juga tapak kakinya tidak wajib dibuka, hanya sunat sahaja. Tetapi keduanya dan kedua-dua lututnya, kedua-dua tapak tangannya dan perut jarinya, kaki wajib dikenakan pada lantai atau juga sejadah. Ketika kita sujud, berapa anggota ketika sujud? Ketika sujud ini ada 7 anggota. 2 kaki, lutut dan juga 2 tapak tangan dan dahi. Itu 7 anggota. Kalau tak lengkap 7 anggota, maka tidak sahlah sembahyangnya. Ni Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya tiada dilakukan dan sekiranya tiada dilakukan demikian itu, nescaya tidak sahlah sujudnya, kerana syarat sujud itu hendaklah di atas 7 anggota, dan dahi itu ditekankan ke tempat sujud ikut berat kepalanya. Sekira-kira kalau ada kapas di situ, nescaya kejatlah ia. Manakala punggungnya lebih tertinggi daripada kepala dan bahu, sebaliknya jika kepalanya lebih tinggi daripada punggung, sama tinggi antara keduanya, nescaya tidak sah sujudnya itu. Tu ya. Sama kalau punggung dengan kepala sama, macam mana nak sujud tu? Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah sujud itu dilakukan dengan qasad. Maka jika ia terjatuh di tengah-tengah sembahyang tersungkur, tiba-tiba bongkok ia, hendaklah dijadikan sujud, nescaya tidak memadai, malahan kenalah ia bangkit dahulu, kemudian baharulah ia sujud. Ini Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita nanti ya, kalau kita sujud tuan Allah Subhanahu wa taala, orang lelaki ketika sujud, kita sujud, jaraknya hendaklah dijarangkan tangannya begitu ya. Dan kita duduk sujud, tangannya biar jarak sikit ya. Adapun di kakinya, kita sujud, laki tangannya sejarak ya, sejarak begitu boleh, begitu. Jangan kalau kita kadang-kadang kita tengok di televisi, di surau kadang di masjid, di TV itu kadang-kadang ada nampak orang letak, kalau lelaki kan rapat kakinya begitu. Kalau dia sujud rapat kan? Sebenarnya yang rapat itu bukan orang lelaki, tapi yang rapat itu orang perempuan. Ya. Orang lelaki kalau sujud biarlah jaraknya sejengkal. Kalau sejengkal begitu boleh sejengku, ya sejengkal. Orang perempuan jangan sejengkal. Orang perempuan dia kena rapat. Tengok-tengok kadang-kadang di televisin, wallahu alam lah ya, ada di situ dia letak orang lelaki rapat. Yang rapat tu bukan orang lelaki, yang rapat tu orang perempuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang lelaki ni kan orang yang hebat ya? Nak semayang pun kena jarak tangannya begitu gitu. Orang perempuan kalau begitu hukumnya makruh, beza. Orang perempuan kalau dia sujud hendaklah rapatkan tangan, rapat gitu, rapat tangan, betul gitu ya. Begitu juga di ketiaknya begitu, jangan digitu ketiaknya, hukumnya makruh memang gitu. Nah, semayang pun kena rapat ketiaknya. Tiba-tiba lepas semayang pergi main pocor-pocor pula, begitu. Apa hukumnya? Nanti tanya Ustaz Azhar Idrus saya, wallahu alam lah. Semayang pun tak sunat begitu. Gitu juga kakinya. Orang perempuan ketika sujud, kakinya kena rapatkan. Tiba-tiba engkau ya Allah, angkat kaki sana, angkat kaki sini, wallahu alam lah. Tentu Allah Subhanahu wa taala. Orang Malaysia tempat lain ni, orang Amerika semua, Allah Subhanahu wa taala tidak ya. Maka hendaklah sujud itu dilakukan dengan qasad. Maka jika ia terjatuh, sekiranya seorang tersujud di atas benda yang tajam kerana kesakitan, harus dikasat dahinya dengan tiada diangkat. Tetapi jika diangkat dan dialih sebelum ada tamakninah, maka tiada dimaaf. Dan jika sudah ada tamakninah, nescaya tiada sah, kerana bertambahlah sujud jadi 3 kali. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Nak habis ya? Dah azan yang belum ni?
Sikit lagi ya. Bagi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, ketika sujud ya, kalau kita sujud mudah aja. Kalau kita sujud tiba-tiba dahi kita ni sakit, ada apa bawah ni? Ada jarum ke apa ni? Ya. Kalau kita sujud tiba-tiba sakit, bangun, sujud balik, ya, batal sembahyang. Sebab sujud 2 kali tiba-tiba termasuk 3 kali, hukumnya batal sembahyang ya. Sama juga kalau dulu-dulu lah ya, orang yang tak mengaji, kanak-kanak tak apalah. Kadang-kadang bila dia bangun Allahu Akbar, tengok-tengok tuan imam tak bangun, sembahyang sujud lagi, tak bangun sujud lagi. Tuan imam dia duduk balik, dia pun sujud sekali lagi. Apa hukumnya? Hukumnya batal. Sebab sembahyang sujud 2 kali tambah lagi ya. Jadi mudah aja kalau kita mengaji tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sujud tiba-tiba rasa sakit, sakit, jangan angkat. Jangan angkat dahi. Macam mana nak buat? Tarik kepala tu ke tepi. Gitu. Tarik ke tepi. Jangan diangkat. Kalau kita angkat, tunduk balik, batal sembahyang. Wallahu a'lam ya Allah Subhanahu wa taala. Sama jugalah, nanti kita sambung ya. Kita dah dulu termasuklah kalau tuan imam ni, kita tengok tuan imam dia pun bangun, tuan imam tahiyat awal, tuan imam nak bangun Allahu Akbar, boleh tak sebut subhanallah? Boleh tak ya? Sambung sekejap lagi. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, kita habiskan ya. Dan sunat duduk istirahah kemudian daripada sujud yang kedua, yang hendak berdiri daripadanya, dan sunat bertelakan dengan 2 tapak tangannya tatkala hendak berdiri ya. Jadi kita lepas nak bangun sujud yang kedua tu, kita nak bangun, sunat kita duduk istirahah, duduk sekejap. Kemudian nak bangun kita tekan, sunat hukumnya. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimana tu pun tadilah ya, kalau kita ingat, katalah tuan imam kita ni sembahyang ketika tahiyat awal, contoh kan, kita tengok-tengok tuan imam sebelum tahiyat akhir ni, bukan tahiyat, katalah tahiyat awal tuan imam bangun dia. Bangun ya. Rakaat nanti kita sembahyang Isyak, rakaat yang kedua tuan imam dah bangun ya. Bangun tuan imam. Kita nak sebut apa tuan Allah Subhanahu wa taala ya. Katalah tu tak apalah, tu kita mengaji je, mudah je. Macam ni kak. Katalah tahiyat awal yang kedua dia. Tuan imam bangun, tak sempat nak tahiyat awal, tuan imam bangun. Ini dah. Boleh sebut tak subhanallah? Boleh tak? Ya. Kalau dah tuan imam bangun macam ni, jangan sebut subhanallah, dia ada sembahyang. Kita pun bangun ikut dia. Kalau tuan imam dah bangun macam ni, tiba-tiba subhanallah, tuan imam turun ke bawah, batal tak sembahyang? Batal sembahyang dia. Kesianlah. Jadi kalau kita tengok tuan imam tu dah bangun macam ni, jangan sebut subhanallah. Kalau tak sempat lagi, kalau dia macam ni lagi tak apa, subhanallah. Kalau dia dah bangun, diam je lah, buat tak tahu je. Allah Subhanahu wa taala takut nanti kalau tuan imam tu dia terlupa, dia turun ke bawah, batal sembahyang. Kesian dia. Allah Subhanahu wa taala ya. Sama juga ya. Kita sebut subhanallah dalam hati, kena ingat tu, niatnya kerana Allah, aku nak berzikir, bukan aku nak tegur tuan imam. Itu sebabnya kita kalau dapatnya, kalau kita nampak tuan imam dah terbangun dah, jangan kita kata aku niat aku nak tegur tuan imam. Kalau kita tegur tuan imam, tiba-tiba batal lah sembahyang kita, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan senang lah ya. Jadi orang yang tegur tuan imam kena niat ni berzikir kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah ajalah ya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.